Macam Indonesia tu mereka lawan, berperang, keluar buluh runcing. Kemerdekaan kita ni diberi di atas dulang perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada video dari seorang pemuda Malaysia yang dengan berapi-api menjelaskan tentang kemerdekaan Malaysia kepada warganet Indonesia. Sebagai jawaban dari postingan warganet Indonesia yang pernah mengatakan bahwa kemerdekaan Malaysia adalah pemberian dari Inggris. Dan si abang ini mungkin tidak terima dengan postingan-postingan ini, sehingga ia berapi-api membantah dan menjelaskannya. Oke, mari kita tonton dulu videonya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakum, tajahau. Saya Suman Sivam, kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan isu yang ini, ya. Sekolah Wanita Indonesia yang mendakwa Malaysia merdeka kerana pemberian. Ini soalan kadang lucu lah, lawak jugalah. Saudara-saudari segelintir saudara-saudari daripada Indonesia, Diorang selalu kata kita dapat merdeka daripada rundingan, bukan macam Indonesia. Indonesia berperang dengan Belanda. Okey, di sini ada beberapa pendapat, teori daripada geopolitik penjajahan daripada Belanda dan British dululah. Kalau kita lihat, ada satu peribahasa ini, seperti Belanda dapat tanah. Sebab apa Peribahasanya bagi Belanda minta tanah, artinya tidak puas dengan pemberian dan selalu maunya lebih. Pemikiran British dengan Belanda begitu jauh beza. Sebab apa? Belanda ini tamak. British ini bukan macam Belanda. Bila British dekat Malaysia memberi kemerdekaan, dia tengok rakyat kita semua cerdik pandai. Bila mereka dah faham geopolitik kalau memang dikatakan negara, cerdik pandai, maka saat itu tidak dijajah. Mereka beri kemerdekaan pada kita. Macam Belanda, walaupun rakyat dia dah pandai, rakyat dia dah cerdik berkaitan dengan geopolitik, keadaan semasa negara. Tetapi Belanda tidak memberikan negara. Pasal itu mereka berperang. Ya, bukan rakyat Malaysia ini tidak pernah berperang. Kita ada Sarjana Hassan, kita ada Mat Kilau, Tok Janggut, ramai lagi. Ya, Syarif Masahur, Antono, ramai bukan dalam kalangan British punya pembesar ini ada yang jahat. Bukan semuanya baik. Itu bezanya di situ. Pemikiran rakyat Malaysia dengan pemikiran saudara-saudari yang menyindir Malaysia ini dari Indonesia, mereka ini pemikiran lain. Mereka itu pemikiran memberontak. Dia bolehlah sembang, ya. Kami inilah, itulah, inilah kami dapat daripada perang, daripada tuntutan. Kita bukan berdiam diri atas perjanjian, atas kertas. Dia begini, dah merdeka. Kita boleh ambil sejarah Timor Leste, Aceh. Dah merdeka dekat Indonesia, Belanda dah beri kemerdekaan. Tapi mereka mahu lagi kemerdekaan, mahu lagi memberontak, mahu lagi perang. Beza di Malaysia. Malaysia ini ada 14 negeri. Mereka sesama kita tidak ada perang sudah. Kita sudah berhenti perang, walaupun kita ada perbezaan pendapat dari segi negeri, tapi kita tak berperang. Macam di Indonesia, Timor Leste berperang dengan TKI, Aceh, ada memberontak je, masih memberontak. Malaysia ini banyak undang-undang dan rakyat Malaysia masing-masing patuh pada undang-undang. Disiplin mereka, kita ni tinggi, etika kita ini tinggi, kita patuh pada kerajaan, kita patuh pada undang-undang. Beza di sana. Mereka kata, begini, begitu kami dapat daripada perundingan. Sahabat dan saudara-saudari daripada Indonesia, dengar baik-baik. Di Malaysia ini, kita bukannya semua serumpun. Bezalah kamu sesama serumpun. Di Indonesia pun bergaduh, berperang sesama sendiri. Kami ini, ya, bangsa Tamil, bangsa Cina. Ya, bangsa Cina. Kita bekerjasama untuk kemerdekaan. Perbezaan pemikiran. Saudara-saudari, saya sekolah Mandarin tau. Saya SJKC. Saya boleh berbahasa Mandarin, Cantonese dan Hakka. Tetapi masalah di sini adalah kita perlu fikir. Kita gabungkan pemikiran rakyat untuk kemerdekaan. Kita ada 3 bangsa utama yang besar. Cina, India, Melayu. Dan bukan tidak ada yang lain. Orang asli pun ada. Orang dusun, Murud, Iban, Kadazan, semuanya wujud. Tetapi untuk kemerdekaan di tanah Semenanjung dulu, kita nak gabungkan 3 pemikiran ini. Sebab kami bukan serumpun macam Indonesia. Ya, bukan serumpun. Kamu bolehlah sembang. Kamu sesama serumpun pun ada perbezaan pendapat. Ini pula berbangsa lain. Tidak serumpun.
datang ikut British untuk untuk bekerja. Lepas tu kami bersepakat, kami bekerjasama untuk kemerdekaan. Seperti mana kita lihat, ada Cina, ada India, ada Gujarati, Pakistan punya keturunan, Urdu, macam-macam tau gabungan dia ni. Gabung satu otak ni, jadilah kemerdekaan. Kami tak berperang sesama kita. Masa kita datang di Malaysia pun ikut British, kami tidak memerangi sesama masyarakat di sini. Kami memerangi British. British, faham tak? Kita tak perang sama sesama kita. Sampai hari ini, kita ada perbezaan pendapat, perbezaan dalam pelbagai isu. Tapi kita dalam satu perkara kita akan bergabung. Iaitu apa? Dalam nasi lemak kita akan bergabung. Ya, makanan utama kita nasi lemak. Semua bangsa jual nasi lemak di Malaysia. Ya, kita akan bergabung kepada hari kemerdekaan. Walaupun apa perbezaan, kita akan bergabung. Kita tidak berperang-perangan. Cuma ada soal politik yang berbeza. Sebab kami berbeza-beza rumpunnya. Bukan satu rumpun kita bergaduh sesama kita. Ini berbeza bangsa tau. Berbilang kaum tau. Kamu kena faham. Ideologi, pemikiran bangsa Tamil lain. Pemikiran bangsa Cina lain. Pemikiran orang Melayu dia berbeza-beza. Dia tak sama. Tapi nak samakan semua pemikiran untuk negara bukan perkara mudah. Itu yang kamu kena faham daripada Indonesia. Jangan kritik kita. Kita pun berjuang juga atas kemerdekaan. Bukan senang kita dapat kemerdekaan. Tapi jiwa kita bukan jiwa memberontak selepas merdeka. Selepas merdeka, semuanya selesai. Kita tak memberontak sudah. Ya, kita tak memberontak sudah. Kita sudah seperti biasa menjalankan kerja-kerja. Menjalankan apa yang patut. Ya, apa yang patut untuk negara. Kami tak memberontak dah. Kami dah tidak berperang dah. Kamu tak boleh samakan Indonesia dengan Malaysia sebab rumpunnya berbeza. Kamu serumpun pun bergaduh sama kamu. Kami ini pula berbeza kaum. Ya? Fahamkan isu itu dulu. Jangan kritik kita. Bukan daripada pemberian. Senang-senang ke British beri. British ni bukannya dia tak tahu fikir. Ya? Fahamkan isu dulu. Ya, di Indonesia tidak ada konsep serumpun dan kejadian-kejadian pemberontakan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa warga negara Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan penakut. Terlepasnya Timur Leste adalah bagian dari geopolitik dan campur tangan asing. Namun dalam persoalan-persoalan yang lain, pemerintah dan bangsa negara Indonesia masih bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan hal inilah yang membedakan Indonesia dengan Malaysia, yang sekalipun sudah 66 tahun merdeka, namun belum menemukan jati dirinya secara utuh. Ya, terkesan dia berbangga dengan konsep bangsa-bangsa dalam negara. Namun beliau lupa bahwa di Malaysia pernah terjadi tindakan rasisme, dan hingga saat ini indeks rasisme di negara jiran ini menduduki peringkat kedua di dunia. Dan saat ini pun mungkin kita pernah menyaksikan video-video yang menandakan riak-riak bahwa Sabah dan Sarawak ingin memisahkan diri dari Malaysia sebagai akibat dari ketidakadilan dalam pembangunan maupun beberapa aspek lainnya. Dan bagaimana penjelasan dari ahli sejarahnya sendiri? Fakta sejarah menunjukkan tanah Melayu tidak pernah terjajah. Itu fakta sejarah yang mesti dibaiki dari sekarang oleh semua pihak. Sama ada pelajar, guru, terutama sekali ahli-ahli politik dan pentaksir-pentaksir politik. Kerana semenjak perjanjian Pangko yang ditandatangani oleh pentadbir British di Singapura dengan Sultan Perak pada tahun 1874, tidak pernah tercatat dalam perjanjian itu bahawa Perak itu akan dijajah. Tetapi kedudukan sebenar ialah Perak itu dilindungi, atau dalam istilah sejarah dikatakan dinaungi, atau istilah Inggeris dikatakan protectorate, the protected Malay state. Jadi protectorate tidak sama dengan koloni. Hanya 3 negeri di tanah Melayu yang merupakan tanah jajahan. 1 Singapura, 2 Melaka, 3 Pulau Pinang. Yang lain adalah protected Malay state. Jadi negeri-negeri Melayu yang dinaungi, yang dilindungi. Melaya bukan tanah jajahan British. Itu Tengku punya temberang saja. Mau angkat UMNO selama-lamanya. Orang tahu kah? Melaya itu bukan jajahan British. Melaya itu naungan British. Macam Brunei.
Jadi bila kau di bawah naungan British, bila masa kau merdeka? Kau merdeka dari siapa? Itu temberang UMNO. Supaya UMNO itu dilihat oleh semua orang di Malaysia ini sebagai pembebas daripada penjajahan. Siapa jajah kau? Federated Malay States. Macam Selangor, Perak, Pahang. Federated Malay States. Dia ada residen, tapi Sultan masih berkuasa. Unfederated Malay States. Macam Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Dia ada British advisor, tapi Sultan masih berkuasa. So, bila dia cakap, dia terlepas dari penjajahan, siapa menjajah kau? Tiada. Lepas itu dia bilang dia merdeka, dia laung 7 kali. Merdeka. Kau merdeka dari siapa? Kalau kau tidak dijajah. Arti dia, Melayu di Melaya itu kan dia jadi bodoh oleh orang politik di mana mereka bilang dia merdekakan daripada British. Yang sebenarnya dia dimerdekakan daripada Sultan. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, Sultan sign. Arti dia saya serah ni kuasa kepada Kerajaan Persekutuan. Jadi Sultan itu semua jadi constitutional monarch. Jadi siapa penipu besar orang? Astaga. Macam kena scam je merdeka kita. Ya, tuan-tuan, kita kena faham. Sebab kita merdeka bukan merdeka penuh. Macam Indonesia tu mereka lawan, berperang, keluar buluh runcing. Kemerdekaan kita ni diberi di atas dulang perak dan dikenakan dengan pelbagai syarat. Antaranya British, bila British membawa masuk imigran Cina dan India sebagai buruh di Melaya ni. Jadi apabila sampai waktu untuk mereka memberikan kemerdekaan, mereka nak cuci tangan. Mereka tak mau bawa balik orang India dengan Cina ni ke England. Jadi mereka paksa pemimpin kita untuk terima imigran. Itu syaratnya. Kalau nak merdeka kena terima orang Cina dengan orang India. Kemudian estate British harus kekal menjadi milik British. Sebab itu banyak estate itu kekal milik British walaupun dah merdeka berpuluh tahun, sehingga kita dapat balik pada tahun 1981. Kemudian dasar-dasar kita, ekonomi kita mesti pro kepada British, mesti mengutamakan barang-barangan British. Pelbagai syarat dikenakan kepada kita. Setelah kita bersetuju, barulah kita mendapat kemerdekaan. Jadi saya cakap ni sebab bulan ni bulan kemerdekaan. Sebab itu saya ingat Dato' On menyebut bahawa kemerdekaan kita ni adalah kemerdekaan separuh masa. Jadi ya, saya rasa benarlah apa yang disebut oleh Dato' On itu, bahawa kemerdekaan ini kemerdekaan separuh masa, tuan-tuan. Sebab apa? British masih lagi mengekalkan indirect rule terhadap negara kita walaupun telah merdeka, tuan-tuan. Jadi inilah hakikatnya yang berlaku, dan bagus juga kalau kita reflect semula perkara ini pada bulan kemerdekaan ini, kerana pihak penjajah ni menubuhkan pelbagai institusi untuk mengekalkan penjajahan mereka dalam bentuk baru. Walaupun mereka telah memberikan kemerdekaan. Ini berlaku di negara Afrika, Sub-Sahara, Amerika Latin dan sebagainya. Oke, merdeka adalah bebas dari segala belenggu atau bebas dari penjajah dan tidak bergantung ataupun independen. Dan memang proses kemerdekaan suatu negara berbeda-beda, sehingga kemerdekaan itu identik dengan perjuangan dan pengorbanan darah, nyawa dan harta.